Allahu 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 Allah Allahu Allahu A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para jemaah semuanya? Sihat? Alhamdulillah. Bagaimana dengan ibadah puasa kita? Bagus? Alhamdulillah, solat tarawih telah dilaksanakan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi memelihara kesihatan keselamatan kita, diberi kepada kita keimanan, ketakwaan, dapatlah sama-sama kita menyempurnakan ibadah kita, mengabdikan diri kita kepada Allah, mengharapkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, syukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana izinnya memberikan Masjid Al-Istiqamah untuk mengudarakan siaran kuliah khas sempena Ramadan yang diberi tajuk Pedoman Hati. Dan pada malam ini, alhamdulillah saya diamanahkan untuk membicarakan satu tajuk yang sangat penting yang mana perlu kita berikan perhatian, iaitu akhlak keluarga syurgawi. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, saya kasih lagi berkati Allah sekalian. Apabila kita bicarakan mengenai akhlak, saya yakin ada sekian daripada kita, sebahagian daripada kita ada pernah mendengar hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, rahimakumullah. Daripada hadis ini kita faham bahawa Nabi SAW apabila diutuskan kepada umat manusia, bukan sahaja diutuskan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tetapi pada waktu yang sama juga adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia kepada umat manusia. Namun apabila kita membicarakan mengenai akhlak, seringkali kita sukar ataupun tidak tahu ingin membezakan antara akhlak dan juga adab. Ini perkara yang penting tuan-tuan, puan-puan sekalian. Walaupun nampaknya sama dan serupa, tapi perlu kita faham kerana kita bimbang tuan-tuan. Bimbangnya apa? Kita mempunyai akhlak tetapi kita kekurangan adab. Kan? Sehingga kan apabila kita kurang adab dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi juga amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun telah dilaksanakan gugur begitu sahaja. Nah, pada malam ini insya-Allah kita akan cuba bezakan antara akhlak dan juga adab. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang saya kasihi, lagi mudah-mudahan kita senantiasa mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak ini jika kita ingin faham, ia merupakan sesuatu yang berbentuk lebih umum. Sedangkan adab berbentuk khusus. Adab adalah sebahagian daripada cabangnya akhlak. Namun, untuk memahami perbezaan ini, kita berikan contoh-contoh berikut. Ya, sedia dah? Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, apabila seseorang itu membaca Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan sekalian, membaca Al-Quran ini merupakan suatu akhlak yang baik, kan? Akhlak yang terpuji. Namun, tuan-tuan, apabila seseorang itu membaca Al-Quran dengan suara ataupun nada yang kuat, pada waktu yang sama terdapat seorang yang lain yang berada di ruang yang sama yang ingin mendirikan solat. Sehingga kan nada orang yang membaca Al-Quran tadi itu mengganggu orang yang mendirikan solat itu. Maka di situ kita lihat akhlaknya baik pada mulanya,
tetapi kerana adabnya kurang elok, kita katakan kurang adab sikit orang ini. Ya, mungkin kurang beradablah contohnya biasanya orang kata demikian. Jadi maknanya apa? Perkara itu asalnya elok, tetapi caranya tidak elok, maka dia boleh dilihat sesuatu yang tidak elok, ya. Boleh faham? Okey. Atau macam ginilah, ya. Membaca Al-Quran kan satu akhlak yang baik, tetapi kita tidak memelihara adab-adabnya. Contohnya, kita membaca dengan sengaja kita tidak meraihkan hukum-hukum tajwid. Begitu juga kita membaca sambil lewa. Ataupun kita cuba baca tapi kita tidak cuba untuk memahami maksud-maksud daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, di sini kita lihat walaupun membaca tetapi agak kurang adabnya apabila kita tidak memerhatikan aspek-aspek yang telah dikatakan sebentar tadi. Boleh faham tuan-tuan? Okey, kita buat contoh yang lain pula. Ya, kita buat contoh yang lain. Contohnya yang kedua, seseorang yang menanyakan khabar tentang seorang ataupun satu keluarga tu. Baik, menanyakan khabar ahli keluarga merupakan satu perkara yang baik, kan? Maknanya kita ni fikirlah tentang keadaan keluarga. Namun pada waktu yang sama, apabila menanyakan khabar luar daripada keadaan yang tidak selesa dirasai oleh keluarga yang ditanya itu membawa satu adab yang tidak elok. Contohnya beginilah, ya. Ini biasa kadang-kadang berlakunya. Apa khabar awak sekarang ni? Alhamdulillah baik sihat. Oh, dengar awak dah pindah rumah ya. Pindah rumah baru pindah rumah baru contohnya. Kemudian kadang-kadang yang menanya ni dia tanya, "Oh, berapa balik beli rumah ni?" Contohnya begitulah. "Oh, rumah ni beli sekian macam gini." "Oh, macam gini eh. Oh, mahal eh?" Kadang-kadang ada orang cakap begitu. Betul tak? Betul. "Oh, bayar mahal-mahal tapi nampak ruang tak macam rumah dululah, besar dan sebagainya." Tuan-tuan, puan-puan sekalian, menanyakan khabar keluarga, keadaan keluarga adalah perkara yang baik. Tetapi apabila tidak diikuti dengan adab yang baik, dengan cara yang baik, maka akhlak yang baik itu tidak kelihatan. Kan? Nampak tak? Begitu juga kita buat contoh yang nombor 3. Supaya kita mudah faham tuan-tuan. Kita ini disuruh menziarahi orang yang sakit, kan? Dan menziarahi orang ni, kalau orang yang sihat kita ziarah ni, kita memang datang kerana mendapatkan kerana Allah SWT, kita sebenarnya layak untuk mendapat kecintaan Allah seperti mana yang terdapat dalam hadis. Begitu juga kalau kita datang ini kerana kita nak menziarahi kerana dia ni adalah orang yang sakit. Perjalanan kita itu perjalanan yang baik dan kita akan dibinakan rumah di dalam syurga. Nah, ini satu perkara yang baik, akhlak yang baik. Namun tuan-tuan, bila akhlak yang baik ni boleh menjadi mempunyai adab yang tidak baik. Contoh je nak menziarahi orang yang sakit ini pada waktu orang itu sedang berehat. Kan? Contohlah kalau sekarang ni dekat rumah sebagai contoh. Ya. Nak ziarah memang tak boleh ziarah. Dah dikata jangan ziarah. Tapi nak ziarah juga. Kebetulan orang tu pula perlukan masa untuk berehat. Ini menunjukkan adab yang tidak elok. Ataupun dikatakan ini tak boleh ziarah. Sekarang ni tak apalah saya sakit. Tak apa sekarang ni jangan ziarah. Kerana memang pemerintah pun tak kasih ziarah. Ya. Dan jangan kita masuk ke rumah orang dan sebagainya. Itu kita maklum ya. Tapi kata tak apa saya nak datang juga. Kan? Melakukan ziarah itu adalah perkara yang baik. Tetapi sekiranya caranya tidak baik, dikatakan apa? Kurang adab sedikit orang ini. Betul tak? Boleh faham tak? Begitulah juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak menyuruh orang buat kebaikan. Ini paling banyak sekali tuan-tuan kat Singapura ya. Kita nak suruh orang buat kebaikan, menyuruh kepada kebaikan perkara yang baik. Mencegah dari kemungkaran adalah perkara yang baik. Ini merupakan akhlak yang baik. Tetapi pada waktu yang sama, kadang-kala apabila kita menegur, berbicara kepada orang dengan cara yang tidak betul, tanpa kita memikirkan terlebih dahulu, ia boleh menatijahkan, menunjukkan kepada kita ini, kita
kurang adabnya dalam kita berbicara atau menegur seseorang kaum itu. Jadi kita lihat tak di sini tuan-tuan. Akhlak ni perkara yang baiklah yang kita nak laksanakan. Ramai orang nak laksanakan akhlak yang baik ni, tetapi adab tak dijaga. Adab bila tak jaga, maka cara tak dijaga, maka pada ketika itu juga dia dilihat tidak baik. Jadi penting tuan-tuan, puan-puan sekalian untuk kita pelajari. Kan? Sebab itu kita boleh simpulkan di sini, ya, bila kita nak simpulkan tentang adab ini, kita boleh katakan adab ini adalah sebagai cara seseorang itu melaksanakan akhlak. Nak menegur, nak membaca Al-Quran, nak menziarahi kan? Dan adab ini merupakan suatu perbuatan yang dirancang oleh seseorang dengan berfikir terlebih dahulu sebelum bertindak untuk melakukannya. Contoh nak pergi ziarah orang ni, sesuai ke waktu sekarang ni? Sekarang ni mungkin orang tengah rehat ni, jadi kurang sesuai lah katanya. Itu makna aja mempunyai adab, kan? Orang ni kok dia buat salah macam gini, salah ni, tak boleh ni benda ni, salah. Macam mana nak tegur, kan? Dia fikir dahulu kaedah nak tegur. Ini merupakan orang yang mempunyai adab. Ramai hari ini kata, dia dah salah ni terang-terang dalam hadis, dia kata seperti ini, nas Quran dah kata seperti ini, salah ni kita kena tegur dia. Betul, siapa tak kasih tegur, betul. Tapi nak tegur tu pun juga perlulah ada adabnya. Dan sebab ini tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih lagi berkati Allah sekalian, ya, Nabi SAW ada sepotong riwayat, walaupun ada di kalangan ulama yang mengatakan riwayat ini riwayat yang lemah, ya, tapi di segi makna dia betul. Dia katakan bahawasanya apa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku dengan akan adab yang mulia, maka ia adalah sebaik-baik pendidikan adab kepadaku. Maknanya Nabi SAW ini mendapat didikan daripada Allah SWT. Sebab itu kita lihat cara Nabi SAW bermuamalah, walaupun ingin menyampaikan perkara yang baik, Nabi SAW penuh dengan adab-adab, kan? Jadi sebab itu muslimin yang saya kasih lagi diberkati Allah sekalian, Imam Malik rahimahullah, guru kepada Imam Syafi'i, berkata kepada seorang anak muridnya, "Wahai anak saudaraku, belajarlah adab sebelum kamu belajar mendalami ilmu agama." Belajarlah adab sebelum kamu mendalami belajar ilmu agama. Kenapa tuan-tuan, puan-puan sekalian? Cuba kita fikir betul-betul kenapa lah nak kena belajar adab ni baru nak belajar ilmu agama. Kerana tuan-tuan, ilmu agama sama ada ilmu fikih, ilmu hadis ataupun seumpama dengannya, banyak sekali pandangan-pandangan ulama yang berbeza di kalangan mereka. Jika seseorang itu tidak mempunyai adab, maka dia mungkin tidak akan beradab kepada ulama-ulama yang lain dan berlaku sombong dengan ilmu yang baru sahaja dia miliki. Jadi apabila kita bicarakan mengenai keluarga syurgawi, kita perlu faham perkara ini terlebih dahulu. Kerana penghuni di dalam syurga itu semuanya beradab, kan? Jadi baik itu tuan-tuan muslimin rahimakumullah, insya-Allah di minggu hadapan, minggu-minggu yang akan mendatang, kita akan bicarakan lebih mengenai akhlak dan juga adab. Bagaimana akhlak yang baik itu boleh terbentuk, bagaimana kerana tiada adabnya amalan kita akan rosak, tidak diterima, menjadi binasa, kan? Bagaimana akhlak sesama manusia, akhlak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita perlu berikan perhatian, insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa yang dapat kita pelajari daripada perkongsian kita pada malam ini yang ringkas? Yang pertama, ketahuilah kita perbezaan antara akhlak dan juga adab. Yang kedua, akhlak yang baik tetapi adab yang tidak elok juga menatijahkan perkara yang tidak elok, kan? Ketiga, mempelajari adab ini sangat penting sebelum kita ingin mendalami ilmu pengetahuan agama kita. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan sekalian dapat sama-sama kita faham daripada perkongsian yang ringkas ini. Dan tuan-tuan, sekiranya apa yang saya kongsikan pada malam ini ada manfaatnya, ya, kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, maka sama-samalah kita menyumbang kepada dana Masjid Al-Istiqamah yang ada tertulis di bawah itu cara bagaimana untuk menunaikannya, ya.
menghulurkannya. Sekiranya kita tak pasti, tak perlu bimbang tuan-tuan, puan-puan sekalian, boleh kita tanyakan kepada anak kita bagaimana ayah, ibu, nenek, atuk nak sumbang kepada Masjid Al-Istiqamah. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari itu akan lebih diberkati oleh Allah SWT dan diberi kesan kepada kita semua. InsyaAllah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira berpada untuk malam ini. InsyaAllah kita ketemu pada malam-malam yang mendatang pada minggu hadapan, insya-Allah, jika Allah izinkan. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang baiknya pastinya semua itu diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita menjadi hamba kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.